Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok sains tingkatan 4 part 9 Kimia Industri. Okey, jadi cikgu akan guna PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Harimantung jadi daripada KL. Jadi kita akan tengok subtopik yang pertama yaitu 9.1 alloy. Jadi sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Subtopik pertama 9.1 alloy. Jadi apakah yang dimasukkan alloy ya? Alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Okey, kata kunci di sini alloy dia ialah campuran beberapa jenis logam. Maksudnya jenis logam yang berlainan boleh bercampur bersama. Ini maksudnya beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan bukan logam. Iaitu satu ialah logam, satu ialah bukan logam. Okey, dia boleh bercampur bersama mengikut peratusan tertentu. Ini maksudnya alloy. Contoh ini contoh dia. Ada keluri, filter, kansa, loyak dan duralumin. Ini 5 contoh alloy ini ialah biasa yang kita boleh nampak dalam kehidupan seharian kita. Jadi kamu mesti hafal 5 contoh alloy ini. Jadi logam turing. Logam turing adalah lembut dan mudah terkikis. Okay, ini adalah sifat logam turing. Mereka adalah lembut dan mudah terkikis. Jadi ini adalah tidak sesuai untuk menghasilkan kebayang benda di sekeliling kita. Itulah alasannya ujungnya alloy. Proses pembentukan alloy ataupun pengalloyan. Jadi nama proses ini mesti hafal. Proses kamu membentuk alloy kita namakan sebagai proses pengalloyan. Dilakukan untuk memperbaiki sifat logam turing. Tujuan proses pengalloyan ialah untuk memperbaiki sifat logam turing. Sifat logam turing tadi saya cakapkan dia ialah lembut dan mudah terkikis. Jadi selepas melalui proses pengalloyan, logam turing itu dia dicampur. Sama ada dia campur dengan logam lain ataupun campur dengan bukan logam. Jadi hasil dia itu kita namakan sebagai alloy. Jadi ada 5 contoh alloy Dan 5 contoh alloy ini jadi dia boleh memperbaiki sifat logam turing, maksudnya dia akan menjadi lebih keras, terutamanya menjadi lebih keras dan tidak mudah terkikis sebab dia sudah ubah sifat logam turing itu. Dan 5 contoh alloy tadi jadi komposisi, sifat dan kegunaan alloy mesti hafal sebab biasanya objektif, subjektif dan esai biasanya akan tanya, jadi sangat-sangat penting. Jadi keluri, komposisi dia ialah besi 99%. Dan karbon ialah 1%. Jadi ini sangat jelas. Ini ialah contoh campuran logam dengan bukan logam. Besi ialah logam, karbon ialah bukan logam. Okey, ini adalah contoh Jadi sifat dia ialah keras dan kuat. Jadi kegunaan dia ialah membina bangunan dan jabatan, membina badan kenderaan dan lantasan kereta api. Okey, jadi komposisi, sifat, kegunaan. 3 ini mesti hafal bagi alloy. Okay? Jadi filter, di dalam filter mengandungi timah 96%, kupron 3% dan antimoni 1%. Okay, jadi sifat dia adalah permukaan berkilau, maksudnya berkilat. Okay? Dan kamu tengok dia memang sangat cantik dan tahan kekisan. Jadi kegunaan dia ialah membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Terutamanya untuk barangan perhiasan. Kansa mengandungi komposisi kupon 88% dan timah 12%. Dan sifat dia ialah menjadi sangat keras, tahan kekisan dan warna dia menarik. Jadi kegunaan dia ialah membuat tuku, ukiran logam, duit siling yang biasa orang pakai itulah. Yang pertandingan itu dan sebagainya. Loyang mengandungi kupon 75%. Dan zinc 25%. Sifat dia ialah kuat, permukaan yang berkilat, sama dengan filter, permukaan yang berkilat dan mudah ditempa dan warna keemasan. Biasanya kegunaan dia ialah membuat kunci, yang biasa orang pakai kunci itulah, topok pintu, alatan muzik seperti trumpet dan sebagainya.
Duralumin, oke, ini adalah contoh yang sangat penting dan sangat populer, oke. Duralumin, oke, mengandungi komposisi 95%, kupron 3%, magnesium 1%, dan mangga 1%. Sifat dia ialah ringan. Sifat ringan ini ya bagi aloe ya, duralumin ya, oke, kamu tengok contoh aloe lain ya, tak ada. Oke, ringan ini sangat penting ya sifat ini. Kuat dan tahan kaki sana. Kegunaan dia ialah membuat badan pesawat, kapal terbang yang biasa kamu tengok kapal terbang itu dan sebagainya. Sebab sifatnya ringan, sebab itu kenapa cikgu cakap contoh aloe ini duralumin sangat-sangat penting sebab dia ada sifat ringan ini. Oke, di mana sifat aloe lain tak ada sifat ringan ini ya. Oke, seterusnya kita tengok apakah pembezaan oke, atom, susunan atom bagi logam turing dengan aloe. Atom di dalam logam turing tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Sifat atom bagi logam turing dia tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Jadi kamu boleh tengok gambar aja ini. Oke, tengok atom logam dia memang susun teratur, lekat bersama, susun teratur dan berlapis-lapis. Ada tekanan yang kuat ataupun daya yang kuat terkena pada dia, lapisan logam mudah menggelongsor. Okey, jadi lapisan atom logam turing mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Maksudnya dia senang bengkok ataupun dia mudah perubahan bentuk dia. Okey, sedikit daya dikenakan. Sebab itu susunan atom dia ini. Okey, apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam lainnya, tadi cikgu sudah cakap, aloe ialah campuran beberapa jenis logam dan bukan logam yang lain. Apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam lain yang dicampur ke dalam logam turing, atom ini akan menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam turing. Ini kerana atom unsur asing mempunyai saiz yang berlainan. Jadi aloe adalah lebih kuat dan keras berbanding logam turing. Sifat ini sangat penting. Jadi mesti hafal sifat aloe ini. Jadi aloe adalah lebih kuat dan keras berbanding dengan logam turing. Komposisi atau teritus kandungan setiap unsur dalam aloe boleh diubah mengikut kesesuaian penggunaannya. Jadi ini adalah gambar raja bagi logam campuran logam turing dengan unsur asing. Unsur asing ini boleh rujuk kepada logam lain ataupun bukan logam lain. Jadi you tengok saiz atom dia berlainan. Jadi mungkin atom logam turing kecil dan unsur lain dia besar. Saiz atom dia apabila bercampur bersama, you tengok susunan atom dia sudah berlainan. Okay, you tengok susunan dia bukan lagi berlapis-lapis lagi. Saiz yang besar ini atom unsur asing dan saiz yang kecil ini ialah atom logam turing. Ya, jadi aloe jadi apabila kita guna tekanan ataupun daya dikenakan kepada dia susah digelongsor. Maksudnya kamu susah nak ubah bentuk dia sebab dia sudah menjadi lebih kuat dan lebih keras. Okey, ini adalah contoh eksperimen yang biasa kamu akan buat untuk mengkaji ciri-ciri aloe. Jadi biasanya kita nak kaji ciri-ciri aloe ialah keras dan kuat. Satu ialah tahan kaki sana. Biasanya yang dua ciri ini yang kita nak kaji lah. Jadi macam mana kita nak kaji aloe dia lebih keras dan kuat berbanding dengan logam turing. Jadi biasanya ini eksperimen yang kamu akan buat lah. Biasanya kamu akan letak bongkar kupon dan kansa. Kupon ini ialah logam turing lah, okey. Dan kansa ini ialah aloe. Tadi ada belajarkan contoh aloe 5 jenis kan. Salah satu ialah kansa. Jadi apabila kamu guna gunting benar ini, jadi pemberat ini dia akan jatuh lepas tu dia terkena ada bongkar ini sama ada kupon ataupun kansa. Jadi apabila pemberat ini jatuh terkena pada bongkar di sini, jadi dia akan masukkan lengkokan. Apabila kamu perhatikan, kamu dapati bahawa blok kansa dia akan masukkan lengkokan yang lebih kecil berbanding dengan blok kupon. Sebab itu aloe yang dia lebih keras dan kuat berbanding, berbanding dengan logam turing yang itu kupon. Dan satu lagi ialah kita nak kaji ciri aloe ialah tahan kaki sana. Jadi satu kita guna paku besi dan satu kita guna paku keluli dan kita letak di dalam air.
Okey, dalam berapa hari kamu dapati bahawa paku besi sudah bergerak, manakala paku keluli dia masih kekal sama lah. Itu alloy yang dia dinyatakan sebagai lebih tahan kaki sang berbanding dengan logam tuling. Okey, paku besi adalah logam tuling, paku keluli ialah alloy. Okey, di dalam paku keluli mengandungi komposisi besi. Kalau kamu masih ingat tadi yang kita tengok, contoh alloy ini, keluli mengandungi besi 99%, karbon 1%. Tengok kamu hanya campur sedikit unsur lain, tapi sifat dia sudah berubah. Okey, jadual ini mesti hafal. Perbandingan di antara alloy dan logam tuling. Jadi, apakah bersama alloy dan logam tuling? Dua sahaja, ini mesti hafal. Okey, kedua-dua adalah konduktor elektrik. Okey, maksudnya arus elektrik boleh mengalir pada alloy dan logam tuling. Dan kedua-duanya adalah konduktor haba. Maksudnya haba boleh melalui dia. Jadi, apakah pembezaan alloy dan logam tuling? Jadi alloy tadi saya cakap dia memang lebih keras dan kuat berbanding dengan logam tuling. Okey, dan lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tuling, kurang tahan kakisan. Alloy dia lebih menarik berbanding dengan logam tuling. Dan alloy dia terdiri daripada dua ataupun lebih unsur, dan unsur itu ialah komposisi logam lain ataupun unsur bukan logam. Dan logam tuling hanya satu unsur saja. Okay, sama ada dia hanya besi, kalau memang besi. Kuprum memang kuprum. Okay, tak ada campuran unsur lainnya. Alloy suka ditempa maksudnya kamu susah untuk membentuk dia. Dan logam tuling mudah ditempa. Alloy suka dimulakan dan logam tuling mudah dimulakan. Dan alloy ialah atom mengandungi atom yang tidak mudah menggerunsur, dan logam tuling mengandungi atom yang mudah menggerunsur. Alloy mengandungi atom yang tidak tersusun mengikut tertib susunan, maksudnya mereka tidak tersusun berlapis-lapis. Dan logam tuling mengandungi atom yang disusun mengikut tertib susunan, maksudnya logam tuling atom dia tersusun berlapis-lapis. Okey, ikut susunan dia dan lekat bersama. Dan kegunaan alloy dalam kehidupan harian. Okey, tadi kita ada bincang sikit kan kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Tapi di sini ada satu bahan yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, ialah alloy superkonduktor. Berapa jenis unsur logam dan bukan logam yang menunjukkan sifat superkonduktor pada suhu yang rendah. Ini sifat dia dan dicampur untuk membuat alloy superkonduktor. Superkonduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Jadi ini sifat satu lagi ialah bahan superkonduktor mesti hafal. Dia boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan yang tinggi tanpa rintangan. Sebenarnya ada rintangan, tapi rintangan dia sangat kecil sehingga kita boleh abaikan rintangan dia. Misalnya kalau kita pakai contoh lampu. Lampu apabila arus elektrik dari stesen elektrik sampai ke rumah kamu, sebenarnya dia akan menghasilkan rintangan. Contoh dari stesen elektrik mungkin dia menghasilkan ialah 10 volt contoh lah, 10 volt. Tapi apabila sampai ke rumah kamu, mungkin dia hanya tinggal 5 volt sahaja. Maksudnya 5 volt lagi pergi ke mana? Dia sudah hilang. Sebab dia mesti mengatasi daya rintangan itu semasa perjalanan dari stesen elektrik ke rumah kamu. Tapi sifat bagi superkonduktor, ya arus elektrik tidak akan dibajikan sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik tanpa rintangan. Ini dia sebenarnya ada rintangan tapi kita boleh abaikan. Kalau kamu pakai dia 100 volt, memang 100 volt dipakai. Superkonduktor berupaya untuk menolak medan magnet. Ini adalah satu sifat lagi. Dia boleh menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superkonduktor terapung apabila diletakkan di atas magnet. Sebab superkonduktor dia boleh menolak medan magnet, menyebabkan bahan kamu kalau bawah itu ada magnet, bahan itu dia akan terapung di atas magnet itu. Superkonduktor dapat menjimatkan elektrik jika dibanding dengan konduktor yang diperbuat daripada kuprum, tetapi kos pengendaliannya sangat tinggi. Tadi saya cakap superkonduktor dia boleh mengalirkan arus elektrik tanpa rintangan, betul? Sebab itu dia boleh menjimatkan elektrik. Okey, jika berbanding dengan konduktor yang dibuat daripada logam lain. Tetapi satu kekurangan bagi superkonduktor ialah kos dia sangat tinggi.
Ini kamu mesti tahu lah. Walaupun dia boleh tolong kamu menjimatkan elektrik, tetapi kos pengendaliannya adalah sangat tinggi ya. Ini yang kita tengoklah pada kehidupan kegunaan superkondutor dalam kehidupan seharian kita. Alloy superkondutor digunakan membuat landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung dan dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. Ini membolehkan kereta api bergerak dengan sangat laju. Okay? Jadi kalau kamu tengok pergi ke negara yang maju, jadi kamu boleh nampak kereta api jenis ini berkuasa tinggi, dan kereta api itu dia memang terapung di atas landasan kereta api itu. Kenapa? Sebab ada magnet. Dan kereta api itu dia ialah dibuat daripada superkondutor dan dia akan menolak magnet itu, jadi menyebabkan dia akan terapung dan bergerak dengan sangat laju. Jadi satu lagi kegunaan alloy superkondutor ialah seperti niobium titanium dan niobium timah. Digunakan dalam pembuatan peralatan mesin pengimaging resonance magnetic, yang itu kita namakan sebagai MRI untuk pengimaging perubatan. Maksudnya scan. Kamu boleh tengok gambar aja ini, dia boleh scan otak kamu, scan badan kamu, tengok badan kamu ada sakit atau tidak lah. Dan ini adalah kegunaan alloy yang lain yang tadi kita sudah tengok. Keluri digunakan untuk membuat bangunan penjaga langit karena sifatnya yang kesan dan tahan kakisan, dan jabatan juga keluri digunakan untuk bangunan dan jabatan. Dan tadi kita pun sudah cakap badan kapal terbang dibuat daripada duralumin, betul? Sebab dia ringan dan kuat. Satu sifat ringan, itu yang sangat penting bagi duralumin. Dan alat muzik tadi kita sudah cakap royak, sebab sifat dia berkilat dan tahan kakisan. Jadi sifat-sifat alloy ini yang memang banyak digunakan untuk membuat bahan dalam kehidupan seharian kita. Jadi video 9.1 ini alloy jadi sampai sini saja. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa satu yang seterusnya pada video yang seterusnya. Bye bye.